Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Tuan Menteri. Saya kusyuk dan tawaduk mendengar penjelasan Menteri bila mana peluang tak bercakap. Bila mana Menteri bicarakan soal penerimaan 45,000 pekerja India datang ke dalam negara ini sebagai memenuhi permintaan restoran-restoran India. Saya nak ambil pendekatan sebegini Menteri, sama ada Menteri setuju atau tidak. Kalau kita ambil KFC contohnya, atau McDonald contohnya, 7-Eleven contohnya, melihat daripada situ sudutnya ialah tidak ada pekerja asing yang diberi gaji kepada kumpulan kelompok syarikat ini. Tidakkah kementerian ada berbuat perbincangan dengan pihak tertentu seperti kalau ladang, seperti Pasir Salak cakap tadi, NUPW, untuk melihat daripada sudut kesungguhan sedikit memertabatkan pergajian itu, membolehkan penyelesaian tentang pekerja tempatan dan pekerja asing. Kalau kita melepaskan begitu kepada pihak semua manusia, tidak ada pemantauan dalam segi aspek untuk menyelesaikan masalah, perkara ini tidak boleh selesai. Dan saya melihat daripada sudut penerimaan 45,000 seperti mana Pasir Mas bicara sebentar tadi, memberikan ruang banyak kepada mereka yang tak bertanggungjawab masuk ke negara ini dan memberi kesan buruk kepada rakyat kita. Apa yang saya cadangkan ini Kementerian Dalam Negeri sedikit prihatin, buat kerja lebih sikit untuk memastikan bahawa penyelesaian itu pendekatannya bagaimana. Kalau sekiranya pelarangan NUPW, National Plantation Union Workers, yang membolehkan penyelesaian itu dapat diselesaikan dalam gabungan semua manusia. Kalau daripada perkhidmatan daripada front desk, membolehkan kementerian melihat kenapa orang tak kerja asing tak masuk dalam sektor servis dalam McDonald contohnya. Dan penyelesaian ini yang dilihat sebagai kesungguhan kementerian. Kalau ini berterusan, tiap-tiap kali kita berbahas soal ini yang dibangkitkan, akhirnya benda ini sebagai retorik dan pemasukan bertambah-tambah. Penafian tidak boleh dibuat 45,000 orang ini. Tetapi yang jelas ialah penyelesaian pendekatan kementerian itu harus berseragam dengan semua manusia supaya mencari jalan. Sebab itu kita cadangkan gaji minimum akta itu wajib disegerakan supaya Kementerian Dalam Negeri tidak keliru dan tidak rusing bila ditanya oleh Dewan itu berkenaan dengan pendekatan penyelesaian masalah. Adakah Kementerian Dalam Negeri bersetuju dengan pandangan saya supaya musyawarah itu penting untuk penyelesaian pendekatan itu daripada kita menjawab letih orang mendengar yang Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Kuala Langat dan juga terima kasih kepada Pasir Mas lah. Sehubungan dengan kelulusan berkaitan dengan 45,000 pekerja asing yang telah diluluskan ini, di mana perkara ini akan diuruskan oleh Menteri Sumber Manusia yang mana akan menubuhkan task force, di mana task force ini akan memperhaluskan setiap permohonan untuk memastikan hanya jumlah keperluan sebenar saja diluluskan kepada majikan yang berkenaan, dan berkaitan dengan isu-isu supaya masalah-masalah yang timbul daripada pengambilan pekerja asing ini kita dapat mengatasinya. Jadi inilah. Terima kasih. Terima kasih Hormat Timbalan Menteri. Saya bersependapat juga bahawa perlu ada satu kajian semula tentang soalan kedudukan pekerja asing, sebab jawapan pagi tadi kepada saya bahawa pekerja daripada Bangladesh yang sudah pun tamat sehingga 31 Oktober tahun 2010, 319,000 dah tamat dia punya permit kerja dia, dan kemudiannya mungkin akan disambung ikut permintaan. Jadi maknanya ini isu yang sedia ada pun sudah pun mendatangkan masalah kepada kita. Kita tidak seharusnya menambahkan lagi beban masalah. Tapi saya tidak tahu apakah ini juga merupakan satu kaedah untuk ada pihak tertentu untuk membuat
kos pendapatan keuangan yang tinggi, iaitu membawa masuk satu, kemudian nak hantar balik. Sebab saya dipahamkan bahawa Kementerian Dalam Negeri hanya melantik satu syarikat sahaja untuk bagi pekerja-pekerja asing yang sudah pun tamat tempoh permit kerja dia itu, untuk yang menyerah diri dengan sukarela. Kemudian mereka ini hendaklah melalui satu syarikat sahaja. Maknanya syarikat itu akan kenakan pula antara 4 ke 500 ringgit seorang untuk denda. Dan kemudian kos tu saya tidak tahu, kos penghantaran pulang tu bagaimana saya tidak tahu. Tetapi maknanya isunya kenapa pula kerajaan Kementerian ini hanya melantik satu syarikat sahaja. Adakah ini menunjukkan bahawa kemasukan pekerja asing ni akhirnya yang kayanya adalah syarikat-syarikat, yang bawa masuk pun dapat duit, yang bawa keluar pun dapat duit. Tak penjelasan. Terima kasih Yang di-Pertua. Nah, berkaitan dengan isu yang ditimbulkan oleh rakan-rakan tadi, sama ada ianya diperlukan, apa yang saya ingin memaklumkan di sini, bahawa sehubungan dengan pengambilan pekerja asing ni yang telah diluluskan itu timbul daripada memorandum yang dikemukakan oleh Dewan Perniagaan dan Perindustrian Persekutu India Malaysia atau MAICCI, yang memaklumkan bahawa mereka menghadapi kekurangan pekerja asing yang sangat kritikal, di mana jika tidak ada pengambilan pekerja asing ini, maka banyak perniagaan mereka akan ditutup, seperti dalam sektor yang terlibat, iaitu sektor tradisional seperti restoran, cukang emas dan barang-barang lusuh. Jadi ini yang timbul daripada sini. Dan selepas pihak kerajaan melihat tentang masalah ini dan setelah diteliti, maka itulah timbul di mana kelulusan yang dibagi. Sehubungan dengan pekerja asing dari Bangladesh, buat masa kini kita memang beku berkaitan dengan pengambilan pekerja asing dari Bangladesh ni. Dan apabila mereka telah tamat, bahawa mereka kena balik di negara asal mereka. Tuan Yang Pertua, mereka tak kena balik. Bila mereka tak nak balik, jadi pihak immigration boleh tahan mereka. Kemudian selepas itu siapa yang akan bila dia tak balik, dia merupakan pendatang asing. Ya, pendatang jadi apabila mereka pendatang asing, maka tindakan-tindakan adalah seperti pendatang asing yang lain, yang mana kita akan menahan mereka dan mengusir mereka dari negara kita. Proses penghantaran pulang itu, biasanya proses penghantaran pulang, kalau tidak dibiayai oleh keluarga mereka, maka kerajaan lah yang akan mengusir pendatang-pendatang asing. Tak boleh saya nak tahu syarikat mana yang diberikan untuk menguruskan soal penghantaran pulang pekerja asing, warga asing yang dah tinggal lebih masa, tiba-tiba mereka sedang akhirnya mereka nak balik, mereka serah dirilah, ataupun yang tak ada dokumen. Ini selalu maknanya saya dipahamkan bahawa ada satu peruntukan di mana kementerian melantik satu syarikat untuk proses penghantaran pulang itu. Malah dikatakan bahawa denda juga diberikan seolah macam delegate power kepada syarikat ini untuk nak menentukan berapa denda ataupun nak mengurangkan denda kepada pekerja-pekerja asing. Proses dalam penghantaran pulang ini berkaitan dengan dokumentasinya boleh dibuat oleh Jabatan Immigration sendiri. Dan berkaitan dengan penghantar pulang, tiket-tiketnya akan dibekalkan kepada mereka dan mereka akan diusir daripada negara kita. Ada Muhammad, saya ingin sebentar Muhammad. Ya. Saya ingin agar Timbalan Menteri
menjawab dulu isu-isu yang telah dikemukakan semasa perbahasan. Berkaitan dengan pekerja asing ni, akhir. Cukuplah. Saya nak minta penjelasan, adakah benar bahawa immigration yang menguruskan, tetapi akhirnya immigration akan menasihat mereka ini pergi kepada syarikat yang dilantik oleh KDN, iaitu Pangkal Rezeki Sdn Bhd, untuk menguruskan projek penghantaran pulang mereka ini, iaitu syarikat Pangkal Rezeki Sdn Bhd. Pangkal Rezeki ni pekerjaannya Pangkal Rezeki. Saya nak tanya sikit, tadi Menteri sebut tentang beberapa tempat, bagaimana pula tempat dengan kaum penan yang menghadapi masalah, tidak ada kad pengenalan, surat beranak dan sebagainya. Tempat itu tidak disebut tadi, Menteri. Berkenaan dengan, boleh saya itu? Kaum penan. Penan? Yes. Sejak saya telah menyentuh berkaitan dengan outreach program di pedalaman. Jadi ianya termasuklah ni masyarakat kaum penan, yang mana UKB kita sentiasa melawat di tempat-tempat pedalaman ini untuk membantu dalam usaha untuk mereka, untuk membolehkan mereka membuat Tapi setahu pengetahuan saya tidak ada program yang khusus yang dibuat di kalangan kaum penan. Sekiranya ada, kita minta angka statistik yang telah dijalankan dan telah dilaksanakan semenjak kes penan yang kita laporkan dahulu. Yang berhormat duduk di Ampang. Ini kita ada pejabat kita di tempat-tempat di kawasan di Sarawak dan di Sabah. Jadi inilah yang kita telah mewujudkan zon-zon dalam melaksanakan program ini. Jadi apapun di tempat pedalaman walaupun saya ini tinggal di Ampang, termasuklah sebagai wakil rakyat, ahli parlimen, tidak salah untuk saya untuk bertanya tentang angka mengenai kaum penan ini, kerana ianya melibatkan isu kaum penan yang telah dianiayai, termasuk wanita dan kanak-kanak. Saya minta Yang Berhormat buktikanlah, ya. Okey. Seterusnya saya ingin menyentuh berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh Farid Bunta. Ya, sebelum berpindah pada topik lain. Ya, terima kasih Datuk M. Tua. Terima Menteri. Sebenarnya saya nak bertanya ni ada kena-mengena dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Topik yang sebelum Yang Berhormat Timbalan Menteri pindah tadi tu. Saya nak penjelasan sama ada apakah bentuk tindakan ataupun rancangan ke depan Kementerian Yang Berhormat. Perkara yang agak terang seperti yang dilaporkan oleh TV3 banyak kali, saya dalam berita saya perhatikan, kemudian dilaporkan pula bawah kes jenayah 999. Maknanya kes ini dipertontonkan kepada umum yang banyak kes-kes yang berlaku terutama di Sabah dan Sarawak, di mana kad pengenalan biru tu bukan saja mudah didapati dengan cara pendaftaran ataupun dengan cara kaedah-kaedah lain, diniagakan. Dan kes ini memperlihatkan anggota-anggota rela sendiri dikatakan terlibat, kerana yang ditangkap tu orang kata rela menangkap rela lah, yang ditangkap tu pun rela, yang dikatakan mempunyai IC palsu tu yang punya uniform dan bertopi kuning juga macam rela. Jadi rela tangkap rela. Perkara ni cukup memalukan kerana telah diulang beberapa kali. Saya nak tanya Mohd Timbalan Menteri, Yang Berhormat sedar ke tidak perkara ni atas isu ni sehingga TV3 terpaksa membangkitkan dalam rancangan khas jenayah 999, dan ada yang mendakwa IC itu didapati dengan cara dibeli dan dijual, ditawarkan oleh orang tertentu dengan harga yang agak murah lah, keterlaluan murah. Saya rasa malu dengan harga RM100 satu IC. Saya nak tanya, apakah sebenarnya yang telah dilakukan oleh Jabatan Pendaftaran dalam kes-kes macam ni, selepas rela ni tangkap orang ni yang juga pakaiannya rela, beri kepada pihak polis barangkali atau immigration IC ataupun kad pengenalan yang ditangkap itu, apakah tindakan yang telah diambil? Sudah tentu kita boleh semak orang pemegang IC yang sebenar itu siapa dan apa yang berlaku. Nak kata dicuri, takkanlah berpuluh-puluh atau beratus itu dah cukup lah, Yang Berhormat. Saya pun faham Menteri, saya juga faham tu. Berpusing-pusing soalan tu, Yang Berhormat.
Bukan soalan itu tentu itu saya Yang beritahu Berhormat, saya tak senario nak Yang Berhormat bangkit perkara baru dalam perbahasan ini. Ini masa bersoal, bukan untuk berbahas Yang Berhormat. Terima kasih. Tapi saya rasa perkara ni Tidak ada kena-mengena soalan dengan, tetapi Yang Berhormat. Ya. Ya. Kalau nak cakap-cakap, tapi jangan cakap tetapi, kerana itu mengulas perkataan saya. Terima kasih. Saya tak mau ulas perkataan yang betul. Cuma saya kata perkara ini saya rasa ada kena-mengena dengan isu sebelum pada ini yang saya minta untuk bangun bertanya tentang ulasan dia. Itu saja. Terima kasih dan Ketua. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Berhormat. Saya ingat kita ada 3 hari, sebenarnya 3 hari ya Yang Berhormat. Hari Khamis kita hanya sampai pukul 5.30. Saya cuba kita ada 25 kementerian. Saya cuba mempercepatkan Yang Berhormat. Ya. Saya Bukan harap soalan cepat kawan-kawan Yang Berhormat. ni, kalau ada masalah bagi boleh tanya peluang, di luar bagi dewan peluang lah. yang boleh. Yang tu. Yang barang-barang lama lah, bukan benda yang dibangkit, bukan bangkai baru. Okey, Yang Berhormat Datuk Yang Ketua, berkaitan dengan apa isu yang ditimbulkan oleh YB mana tadi? Pasir Mas lah, saya jawab Pasir Masnya. Sebenarnya saya belum sampai apa ni isu yang apa ditimbulkan oleh Yang Berhormat Pasir Mas tadi. Memang apa tu isu yang ditimbulkan oleh Pasir Mas bahawa pihak kerajaan tidak bercadang untuk mewujudkan Suruhanjaya tersebut. Walaupun di bawah Perlembagaan Persekutuan ada mekanisme untuk melaksanakan tindakan penuncutan taraf kewarganegaraan di bawah perkara-perkara pertama, perkara 24, iaitu penuncutan kewarganegaraan kerana memperolehi atau menggunakan hak kewarganegaraan negara asing. Itu yang pertama. Dia di bawah perkara 24 perlembagaan kita. Di bawah perkara 25 perlembagaan juga, iaitu berkaitan dengan penuncutan kewarganegaraan yang diperolehi dengan cara pendaftaran di bawah perkara 16A, iaitu kewarganegaraan dengan cara pendaftaran orang-orang yang bermastautin di negeri Sabah atau Sarawak pada hari Malaysia, atau dengan cara masukkan seperti peruntukan di bawah perkara 19 perlembagaan, iaitu orang asing yang apa ni tak ada warga negara di sini memohon sebagai warga negara. Ketiganya di bawah perkara 26 perlembagaan, iaitu berkaitan dengan lain-lain peruntukan bagi melucutkan kewarganegaraan seseorang yang menjadi warga negara dengan cara pendaftaran atau masukan. Itulah dia antara apa 4 tindakan yang boleh melucutkan mengikut peraturan atau mengikut undang-undang di bawah perlembagaan kita. Isu sehubungan dengan isu yang telah dibangkitkan itu, pihak kementerian memandang serius jika kes-kes seperti ini berlaku, yang mana jika didapati kes ini berlaku, maka siasatan akan dibuat dan tindakan mengikut undang-undang akan dilaksanakan. Bagaimana kalau apa Yang Berhormat ada bukti bahawa ada perkara-perkara ini berlaku, bahawa kita tidak mengabaikan dan kita akan melaksanakan siasatan yang terperinci dalam perkara ini. Terima kasih Datuk Ketua. Saya tak mau panjang-panjang, cuma tanya straightforward saja. Adakah Yang Berhormat kata Yang Berhormat tak teliti atau tak dapat makluman apa yang disiarkan oleh TV3 atau laporan itu? Mungkin Yang Berhormat hanya melihat perkara itu satu yang berlaku, yang ditunjukkan, yang dipaparkan dalam TV3. That may merupakan dengan izin isolated case. Jadi
Jadi janganlah kita merasakan seolah-olah itu telah menjadi satu budaya yang diamalkan oleh pihak apa ni, yang tertentu seperti mana yang yang Muhammad menyatakan tadi. Okey? Last Cukuplah tu. Saya nak tanya, adakah yang Muhammad kata yang Muhammad tidak menerima laporan tentang yang dikeluarkan oleh kes TV3? Kalau you ada, you bagilah. You bagi. Nanti kita akan buat. Terima kasih banyak. Cukup Tuan Speaker, saya ada Tuan Speaker dan Menteri. Dalam ucapan saya ada bangkitkan satu isu berkenaan dengan kes Altanio Syaribau di Mahkamah Rayuan Putrajaya, di mana 2 orang kena hukuman mati. Saya ada sebut ini dalam saya punya ucapan. Bolehkah saya dapat jawapan di atas status rayuan itu, dan kenapa keputusan dalam kes ini ialah lewat? I need a clarification dalam isu ini. Saya ingin memohon butiran yang terperinci sikit lah, untuk memudahkan kita membuat rujukan berkaitan dengan Ya, Muhammad. maklumat yang dibagi oleh Tuan Ketua. Saya teruskan. Ini berkaitan dengan isu yang dikemukakan oleh Kota Melaka, yang menyentuh berkaitan dengan kejadian pemuda Cina ditikam mati di Taman Mengkuang, Kampung Binjai, Melaka. Siasatan kes ini telah dibuat berhubungan Masjid Tanah Report nombor 232/11 pada 22 Januari 2011. Hasil siasatan yang telah dirujuk kepada Yang Arif, pendakwa raya Melaka, dan beliau telah mengarahkan seorang suspek dituduh berasaskan daripada bukti-bukti yang ada hasil daripada siasatan yang dibuat. Jadi walaupun jika ada tidak puas hati timbul daripada mana-mana pihak, pihak Polis Melaka telah beberapa kali memberi penerangan dan memberitahu perkembangan hasil siasatan kes ini, dan jika tidak puas hati bahawa diharapkan dapat maklumat-maklumat dikemukakan, dan pihak PDRM sentiasa akan meneliti dan membuat siasatan berkaitan dengan ada maklumat-maklumat atau bukti-bukti yang lain timbul selepas daripada apa yang dapat bukti-bukti yang ada pada ketika ini. Boleh minta sedikit penjelasan. Okay. Terima kasih Datuk Yang Pertua, dan terima kasih kepada Yang Timbalan Menteri. Saya ingin minta penjelasan. Difahamkan hanya seorang suspek yang akan dihadap ke mahkamah. Adakah ini bermakna bahawa pada masa kejadian hanya suspek itu saja di tempat kejadian yang akibatkan 3 pemuda ditikam mati? Adakah dia seorang di tempat kejadian dari siasatan pihak polis? Terima kasih. Terima kasih. Ni sahabat saya daripada Kota Melaka ni, dia sama satu negeri ni. Apa yang saya ingin menegaskan ni, Yang Muhammad, bahawa kita mengambil tindakan berasaskan daripada bukti yang kita dapat hasil daripada siasatan kita. Jadi kalau seorang yang bukti diperolehi, maka seorang sajalah yang akan tindakan sewajarnya diambil. Jadi kita bukan mengambil tindakan sembrono. Dia berasaskan kepada bukti yang ada. Tetapi kalau misal kata walhal saya ada berjumpa dengan keluarga, sebab kes ini berlaku dalam kawasan parlimen saya, Yang Amat, saya lebih peka tentang apa yang berlaku, kerana mereka ini adalah merupakan rakyat dalam kawasan parlimen saya. Saya telah berjumpa pada selepas kejadian, berjumpa dengan keluarga mangsa, dan minta mereka
kalau ada bukti-bukti lain, kita sanggup menjalankan siasatan yang lebih terperinci, nak mendapat apa yang sebenar. Jadi Yang Berhormat, bukan ada apa-apa tindakan yang ada yang dilaksanakan oleh pihak polis ini, yang ada mempunyai udang di sebalik batu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Memang saya ada ahli keluarga pun amat terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri kerana dapat memberi perhatian dengan amat segera. Itu memang kita ucap terima kasih. Kerana amat suka nak terima bahawa satu pemuda bawah umur 16 boleh pada masa yang singkat, iaitu dalam beberapa minit, tikam mati tiga pemuda di satu tapak yang sama. Sebab itu dan saya difahamkan polis telah tahan termasuk yang bersalah ini 9 orang lain telah ditahan, lepas itu dibebaskan. Kemungkinan ada yang akan jadi saksi polis. Sebab itu keadaan begini amat suka nak diterima bahawa seorang pemuda boleh tikam mati 3 pada masa yang sama dan dekat dengan satu tapak yang berdekatan. Sebab itu saya minta Yang Timbalan Menteri jelaskan dalam siasatan ini, jika hanya seorang di sana di tapak sana, memang amat susah nak terima. Kalau katakan dia ada lain orang bersama, tetapi dia yang menjalankan pembunuhan ini sendiri. Sebab itu ini satu keraguan yang telah timbul. Sebab itu saya dan ahli keluarga pun memang ingin nak tahu bagaimana pendapat Yang Timbalan Menteri tentang kes ini dalam siasatan. Terima kasih. Siasatan ni dah habis, Ahmad. Siasatan dah habis dan seorang dituduh di mahkamah. Apa yang saya ingin menegaskan Yang Berhormat, bahawa kita sebagaimana yang saya nyatakan tadi, tindakan diambil adalah berasaskan kepada bukti. Kalau kita mengikut logik, itu bukan cara kita dalam proses perundangan kita. Tetapi kalau Yang Berhormat mengatakan kalau ada bukti-bukti yang baru, saya sanggup untuk memastikan bahawa pihak polis akan menjalankan siasatan yang lebih terperinci. Saya mohonlah kalau apa Yang Berhormat ada maklumat. Malahan saya dah ada pernah bertanya pada yang yang terlibat pada lawatan saya berkaitan dengan kes, supaya ada bukti-bukti yang lain, kalau ada, di mana kita dapat menyelesaikan masalah ini bersama. Okey. Tadi tu Yang Berhormat Kota Melaka juga menyatakan jenayah indeks menunjukkan kes ragut, pecah rumah dan curi menurun. Adakah kes ini betul menurun atau mangsa sebenarnya tidak buat report? Yang Berhormat Kota Melaka juga minta statistik mangsa kes ragut yang mati dihukum berbanding dengan kes yang dilaporkan. Bagi tahun 2010, sebanyak 5,849 kes ragut telah dilaporkan seluruh negara, berbanding tahun 2009 sebanyak 9,665 kes. Ini menunjukkan penurunan sebanyak minus 3,816 kes ataupun minus 39%. Kes pecah rumah dan juga curi juga menunjukkan penurunan sebanyak minus 5,038 kes atau minus 13% daripada sejumlah 32,603 kes yang dilaporkan di seluruh negara bagi tahun 2010 berbanding tempoh sama bagi tahun 2009. Seterusnya saya ingin menyentuh berkaitan dengan minta sedikit penjelasan. Ya, terima kasih Datuk Ini Ketua. Saya tidak mau menjawabkan tentang angka-angka, sebab saya percaya bahawa angka itu memang
dari kes-kes yang telah dilapor. Yang saya bangkit semasa perbahasan iaitu, adakah pihak polis sedar bahawa angka ini mungkin tidak tepat dan tidak benar kerana keyakinan orang ramai terhadap pihak polis untuk mendangkap atau peragut atau persoalan ini memang mereka tidak yakin, dan dengan itu jika mangsa-mangsa tidak ingin dapat laporan, saya sendiri dah menghadapi banyak masalah begini, mereka buat aduan dan saya minta mereka buatlah laporan ke polis. Ini yang selalu dibalas katakan tak guna dah, saya akan satu hari di polis sana di soal siasat, dan lepas itu langsung mereka tak dapat tangkap orang. Sama jugalah, lebih baik saya pergi buat laporan mendapat dari IC atau driving license, mungkin kad kredit bank. Saya tak mau spend whole day in the balai polis. Sebab itu yang saya minta, bagaimana kita yakinkan dan apakah angka yang kita beri tunjuk kepada orang, berapa peratusan dari kes lapor ni kita dapat buat tangkapan orang perangkut itu kita dapat ditangkap, dan berapa kes telah dapat diselesaikan. Bukan hanya tentang berapa kes yang dilapor. Katakan ini satu keturunan yang amat ketara, kerana berapa ribu kes sudah kurang dari tahun yang lepas. Sebab itu saya nak minta bagaimana kembalikan keyakinan kepada rakyat. Itu yang saya minta. Terima kasih Yang Berhormat. Masalahnya apa ni, ini masalah perception, Yang Berhormat. Jadi kadang-kadang bila kita melihat ataupun mendengar ada satu kes ragut ataupun kes rompak umpamanya, jadi apabila kita membuat perception bahawa dengan wujudnya satu kes ini, seolah-olah keadaan jenayah kita ini berluar-luasa. Jadi itulah yang penting, adalah merupakan tanggungjawab kita bersama sebagai pemimpin kepada rakyat kita, bahawa kita perlu memberi persepsi berkaitan dengan keadaan yang sebenar. Yang angka-angka ni Yang Berhormat, bukan kita ambil sebarangan. Jadi angka-angka inilah adalah merupakan angka yang sebenarnya, apa yang kita perolehi, yang kita dapat kumpulkan. Yang Berhormat. Pak Menteri. Ya. Tuan Menteri. Yang Berhormat, saya ingat kita Yang Berhormat saya dengar Yang Berhormat berucap soalan ni. Ya. Tapi soalannya Menteri pun dah jawab. Ini soalan perception Yang Berhormat. Saya ingat Menteri jawablah apa mengatasi soalan perception, macam mana ubah persepsi masyarakat. Ya, persepsi tentang Yang Berhormat, saya dengar Yang Berhormat berucap repeating yang what you said before. No. Sebab dia jawapan dia tidak beritahu saya tentang peratusan, how many case yang dapat ditangkap dan dapat selesai. Hanya beritahu tentang berapa laporan tentang kes ragut ini terturun. Saya nak tahu dari kes yang dilapor berapa peratusan yang dapat diselesaikan, tangkapan dibuat dihadap ke mahkamah. Sebab itu kita dapat yakinkan kepada rakyat. Ini bukan satu persepsi. Saya minta satu jawapan yang lebih tepat supaya kita dapat yakinkan rakyat. Kalau tidak, sebagai pemimpin, bagaimana kita nak beritahu mereka? Sebab pandangan mereka, faham mereka, lapor pun tak guna, susah nak tangkap. Itu yang saya bangkit. Segala statistik tentang ambil tindakan-tindakan. Yes, saya bersimpati dengan pihak polis. Sebab itu saya anggap bahawa pihak polis nampaknya susah nak mengawal keadaan. Sebab itu sudah jadi begitu teruk. Saya pun tiba-tiba terlibat dalam kemalangan oleh Mat Rempit. Sebab itu saya dengan terus terang tanya pihak polis, apakah sebab Mat Rempit ni begitu susah nak kawal. Sebab itu saya minta mungkin dalam Dewan Yang Mulia ni dapat satu penjelasan jawapan yang lebih terus supaya kita tahu bagaimana susah nak kawal. Kita di Melaka, Yang Berhormat sedia maklum, kita ada mini circuit sana. Bolehkah kita dapat menggerakkan semua mereka kalau nak rampit dah di mini circuit Surah Beranjat 7
17 juta kita buat takkan kosong sebegitu. Sebab itu saya nak tanya, apakah sebab begitu susah kita nak kawal kegiatan mat rempit terutama di Melaka? Terima kasih. Ini masalah mat rempit ni Yang Mohd mungkin apa ni, kadang-kadang kita ada anak pun kita tak boleh nak kawal. Keadaan mungkin kerana dia rakan-rakan you see, pengaruh rakan-rakan yang boleh membuatkan perkara-perkara itu berlaku. Jadi apa daripada segi apa ni, punca yang sebenar, saya rasa masyarakat masih belum mengenal pasti punca yang sebenar. Apa dia ni punca yang menyebabkan anak-anak kita ini terlibat dalam mat rempit ni. Okey, saya lagi panjang ya, Mat? Saya rasa panjang lagi. Ini ada sikit lagi. Saya rasa kalau kekangan masa, saya akan menjawab secara bertulis kepada ahli-ahli Yang Mohd yang apa tu menimbulkan isu ini. Saya akan jawab secara bertulis, Yang Mohd. Sudah, Datuk Speaker, saya sudah duduk sini tunggu jawapan, boleh tak? Kerana ambil sedikit masa untuk jawab soalan saya. Saya sudah lama duduk di sini dan tunggu. Tentang wartawan yang telah ditangkap dan ditahan semasa perhimpunan anti-rasis itu. Saya nak mintalah penjelasan daripada Kementerian Dalam Negeri, kenapa wartawan kena ditangkap, kena ditahan oleh pihak polis, kerana wartawan kerja itu adalah, kerja mereka adalah untuk rekod apa yang telah berlaku pada hari itu. Mintalah jasa baik. Terima kasih. Isu itu Yang Mohd, saya tak ada apa ni maklumat dalam dalam jawapan ini. Kerana apa, saya pun daripada segi maklumat berkaitan dengan penangkapan wartawan tidak ada dalam ni. Ada dibangkit dalam pembahasan? Ada memang. Saya bangkit isu ini pada hari Khamis yang lalu. Khamis yang lalu. Ucapan saya adalah lebih kurang pada 5 petang. Jadi saya hari itu saya bangkit isu tentang wartawan yang telah ditangkap, dan juga itu kebebasan media. Bagaimana dengan media council, majlis media yang akan ditubuh atau tak. Itu saya sebut semua dalam ucapan saya dalam tempoh masa 10 minit. Jadi saya haraplah bahawa saya boleh dapat satu jawapan. Saya harap you dapat bagi satu tempoh ataupun tarikh yang you hari Khamis yang lalu. Ucapan saya adalah wakil ketiga terakhir punya. Hari terakhir. Hari terakhir, betul. Hari terakhir, hari Khamis yang lalu. Mungkin saya akan jawab secara bertulis lah. Saya akan membuat ini. Ya, Yang Mohd dan Timbalan Menteri, saya juga masih ada 2-3 belum jawab. Boleh jawab bertulis lah. Itu tentang pertubuhan Malaysia dan juga tentang beli undi pirang kecil melimau. Jika dapat jawab dan bertulis, saya terima. Terima kasih. Okey. Menteri, mungkin ada jawapan mengenai isu pelarian di dalam negara kita. Pelarian refugee. Saya bagi bertulis. Saya akan bagi bertulis. Takkan tuan speaker kasih Chan terus duduk je, bolehlah jawab lagi sikit. Itu kekangan masa, bukan saya tak nak. Okay? Menteri, lagi pagi tentang itu yang dipertua akuan berkanun terhadap bekas ketua polis negara Musa Hasan, kes. Boleh kasih satu jawapan yang tentang akuan berkanun terhadap bekas ketua polis Musa Hasan. Dan lagi satu kes yang berlaku di Tenang sana, tentang kes rasuah undi di Tenang. Sebagaimana yang disarankan, saya akan menjawab secara bertulis isu-isu yang ditimbulkan. Termasuk saman Nekong saya bagi lah. Maaf ya Datuk yang ini dah selalu jawab. Dah lah, kena bagilah bertulis. Apa yang kita bagi, tidak bawa jawapan. Dah nak suruh cakap jawab secara direct, dia pun tak bawa. Dia bertulis pun bertulis lah. Nak buat kerja rumah lah. Maaf Datuk yang dipertua,
saya merasa tidak senangnya Datuk Yang Dipertua. Maaf ya Datuk Yang Dipertua. Ini hari pertama pihak kementerian menjawab dan telah jelas Timbalan Menteri tidak menjawab walaupun isu tidak dapat menjawab walaupun isu telah dibangkitkan masa ucapan oleh ahli parlimen. Ini menunjukkan ketidakhadiran yang berhormat Menteri dan Timbalan Menteri yang mengakibatkan sekarang kita dalam Dewan Yang Mulia menunggu jawapan tapi Menteri tak dapat bagi jawapan menggunakan juga alasan bahawa kekenangan masa. Satu Yang Dipertua, saya pohonlah. Ini hari pertama pihak kementerian menjawab. Agar setiap menteri menjawab isu yang dibangkitkan itu. Mesyuarat dilanjutkan sampai 9.30. Walaupun saya tak ada perkara timbulkan dalam Dewan ini berkenaan pihak Kementerian Dalam Negeri, saya mempunyai pertanyaan. Kerana kekurangan masa saya tidak bangun. Tapi ahli-ahli yang lain bagaimana pula Datuk Yang Dipertua? Saya pohonlah Presiden sedemikian tidak harus diteruskan. Itulah sebab penting Menteri Timbalan Menteri. Saya panggil kebanyak kali. Tapi saya ditegur pula. Saya pohonlah. Saya rela tunggu 9.30. Saya mau jawapan juga mendengar isu yang dibangkitkan oleh ahli yang lain. Jadi jangan penting lagi pihak Timbalan Menteri. Ya, tak eloklah cakap macam tu. Penting adalah satu tuduhan yang melulu.